Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada kali ini anak-anak. Semoga anak-anak semua sentiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala selalu, sentiasa diberi kesihatan yang baik sepanjang berada di rumah. Baik, pada kali ini kita akan belajar Pendidikan Islam tahun 6 dalam bidang sirah yang bertajuk Perjanjian Hudaibiyah. Dalam pelajaran yang ke-14 ini, kita akan sama-sama belajar mengenai latar belakang peristiwa Perjanjian Hudaibiyah, isi-isi Perjanjian Hudaibiyah serta kesannya, iktibar dan juga hikmah daripada peristiwa Perjanjian Hudaibiyah. Oleh itu, marilah kita sama-sama mempelajarinya satu persatu. Baik, bermula dengan latar belakang peristiwa Perjanjian Hudaibiyah, di mana anak-anak boleh merujuk pada muka surat 136 hingga 137 dalam buku teks masing-masing. Okey, mari kita baca dan kita cuba fahamkan apakah sebenarnya latar belakang peristiwa Perjanjian Hudaibiyah ini. Baik, pada satu hari Nabi Muhammad SAW telah bermimpi mengunjungi Masjidil Haram, bercukur dan bergunting rambut bersama-sama dengan para sahabat. Baginda menceritakan mimpi tersebut kepada kaum muslimin. Lalu mereka membuat persiapan menunaikan umrah dan berangkat ke Mekah pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah. Mereka membawa haiwan ternakan bersama-sama untuk disembelih di Baitullah. Bilangan mereka adalah seramai 1,400 orang. Ini adalah peristiwa yang pertama di mana Nabi Muhammad SAW telah bermimpi. Kemudian menceritakan mimpi tersebut kepada orang-orang Islam di Madinah, iaitu kepada para sahabat. Apabila mereka mendengar cerita daripada Rasulullah, maka mereka pun memahami, lalu bersiap sedia membuat persiapan untuk menunaikan umrah dan berangkat ke Mekah pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah. Seramai 1,400 orang telah mengikut Nabi untuk pergi ke Mekah. Baik, apabila tiba di Zulhulaifah, Zulhulaifah ni merupakan satu tempat di mana Nabi dan kaum muslimin berihram umrah. Mereka mula memakai pakaian ihram. Kemudian Nabi Muhammad mendapat berita bahawa musyrikin Quraisy di Mekah sedang bersiap sedia untuk memerangi dan menghalang rombongan baginda. Oleh itu, baginda memilih jalan yang jarang dilalui orang ramai untuk sampai ke Mekah. Mereka terpaksa melalui jalan yang berliku-liku di celah-celah bukit. Baik, jalan yang mereka lalui ini adalah di sebuah tempat yang bernama Usfan. Kalau kamu boleh search dekat Google, kamu akan jumpa Usfan ni merupakan satu tempat di mana kebanyakan para nabi, banyak ramai yang melaluinya ketika hendak berdakwah. Man Usfan ni memang jarang, tempat yang memang jarang mereka lalu, orang-orang biasa lalu. Sebab jalan tu Usfan ni dikenali sebagai satu tempat kalau salah jalan je dia akan sesat. Jadi Nabi dan orang Islam pada waktu itu mereka menggunakan laluan di sebuah tempat yang bernama Usfan. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin agar berhenti di Saniyatul Mirar, iaitu berhampiran dengan Hudaibiyah, apabila unta baginda yang bernama Al-Qaswa tidak mahu meneruskan perjalanan. Di sini baginda dikunjungi Budal bin Warqa Al-Khuzai yang bertanyakan tujuan baginda ke Mekah. Baginda menegaskan tujuan mereka semata-mata untuk menunaikan umrah. Kemudian musyrikin Quraisy menghantar beberapa utusan lagi. Antaranya Urwah bin Mas'ud untuk berunding dengan Nabi.
Urwah meyakinkan musyrikin Quraisy tujuan baginda ke Mekah untuk menunaikan umrah. Baik, ketika di Saniyatul Mira, di mana Nabi dan orang Islam berhenti, Nabi telah dikunjungi oleh utusan daripada orang Mekah, yang mana utusan-utusan yang datang tu adalah bertujuan untuk berunding dengan Nabi dan juga menanyakan dengan Nabi apakah tujuan mereka datang ke situ. Nabi menegaskan bahawa mereka datang adalah semata-mata untuk menunaikan umrah, bukannya untuk berperang. Okey. Kemudian baginda mengutuskan pula Saidina Osman bin Affan untuk berunding dengan musyrikin Quraisy. Tetapi beliau telah ditahan, lalu tersebar berita beliau dibunuh. Apabila mendengar berita tersebut, baginda mengajak kaum muslimin berbai'ah untuk bersama-sama mempertahankan hak dan kesucian Islam. Ikrar taat setia yang dinamakan Bai'atul Ridwan berlaku di bawah sepohon pokok. Selepas itu, kaum muslimin mendapat berita bahawa Saidina Osman tidak dibunuh. Baik. Apabila tersebar berita tentang Bai'atul Ridwan, musyrikin Quraisy berasa gerun dan mahu perjanjian damai dibuat. Suhail bin Amr pula diutuskan untuk berunding dengan kaum muslimin. Maka termeterailah perjanjian Hudaibiyah secara bertulis setelah baginda bersetuju dengan syarat yang dikemukakan. Nabi Muhammad SAW meyakinkan para sahabat bahawa ini ialah perintah Allah dan Allah tidak akan mempersia-siakan mereka. Apabila orang-orang Quraisy ini mendengar saja Nabi tadi dengan orang Islam berbai'ah, iaitu untuk mempertahankan hak dan kesucian Islam, di mana selepas mereka mendapat tahu utusan dihantar ke Mekah iaitu Uthman bin Affan telah ditahan, kemudian tersebar pula berita yang dia dibunuh. Jadi untuk menuntut bela ke atas kematian Uthman ni, mereka berbai'ah. Bai'ah tersebut dinamakan Bai'atul Ridwan yang berlaku di bawah sepohon pokok. Baik, selepas itu mereka mendapat berita bahawa Saidina Uthman sebenarnya tidak dibunuh. Itu hanyalah kabar angin sahaja. Bagi pihak orang Quraisy pula, apabila mereka mendapat tahu tentang Bai'ah Ridwan ni, mereka mula merasa gerun, lalu menghantar Suhail bin Amr untuk berunding dengan kaum muslimin. Selepas itu maka terjadilah satu perjanjian, iaitu perjanjian Hudaibiyah, iaitu perjanjian damai yang dibuat antara pihak orang Islam dan juga antara pihak orang musyrikin Quraisy dan juga Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi meyakinkan orang-orang Islam pada waktu itu bahawa ini adalah perintah daripada Allah dan Allah tak akan mensia-siakan. Kemudian baginda memerintahkan kaum muslimin bertahallul dengan menyembelih haiwan ternakan mereka dan bercukur rambut. Para sahabat yang sedang berduka cita kerana hasrat mereka untuk masuk ke Mekah dihalang musyrikin Quraisy hanya berdiam diri. Apabila mereka dalam perjanjian tersebut mereka tak dapat untuk masuk ke kota Mekah, jadi para sahabat ni sangat berduka cita kerana hasrat mereka nak masuk ke Mekah, nak tunaikan umrah, tak terlaksana, tak tercapai. Jadi untuk itu akhirnya isteri baginda yang bernama Ummu Salamah mencadangkan agar baginda melakukan tahallul terlebih dahulu. Apabila kaum muslimin melihat baginda bertahallul, maka mereka pun ikut bertahallul. Jadi itulah dia sikit sebanyak tentang latar belakang peristiwa perjanjian Hudaibiyah, iaitu bagaimana perjanjian tersebut terjadi. Baik, nama perjanjian ni adalah sempena nama berlakunya perjanjian tersebut, iaitu di Hudaibiyah.
Baik, sekarang kita pergi pula kepada isi perjanjian Hudaibiyah dan kesannya. Okay, mari kita lihat dulu apakah isi perjanjian Hudaibiyah. Isi yang pertama iaitu gencatan senjata selama 10 tahun, di mana perjanjian yang pertama ini kesannya ialah mengelakkan berlakunya pertumpahan darah dan juga penyebaran dakwah Islam dapat dilakukan secara terang-terangan tanpa halangan. Kerana apa? Kerana kejahatan senjata selama 10 tahun ni menyebabkan mereka tidak boleh berperang. Okey, jadi pihak Nabi bebas untuk melakukan penyebaran dakwah. Baik, yang kedua, orang Islam tidak dibenarkan menunaikan umrah pada tahun itu. Okey, inilah disebabkan isi yang kedua ni, jadi inilah yang menyebabkan mereka tadi, kalau kita ulang balik daripada latar belakang bagaimana terjadinya perjanjian Hudaibiyah, yang mana mereka tak dapatkan pergi menunaikan umrah, jadi mereka sangat berduka cita. Namun demikian, apakah kesannya pada orang Islam? Keazaman mereka semakin kukuh untuk kembali ke Mekah menunaikan umrah pada tahun berikutnya. Kemudian yang ketiga, kedua-dua pihak bebas membuat perjanjian dengan pihak yang lain. Okey, ini bermaksud pihak Quraisy ke, pihak Nabi ke, dia boleh buat mana-mana perjanjian dengan kabilah-kabilah ataupun negara-negara lain. Jadi sebenarnya kesannya dia apa? Kesannya ialah memberi peluang kepada Nabi untuk menjalinkan hubungan dengan negara dan kabilah Arab yang lain, sekaligus dapat menyebarkan agama Islam. Baik, yang keempat, isi perjanjian yang keempat iaitu orang Quraisy Mekah yang datang kepada pihak Nabi SAW tanpa kebenaran walinya, walaupun telah memeluk Islam, hendaklah dipulangkan semula kepada kaumnya. Baik, yang ini orang Quraisy Mekah yang datang kepada pihak Nabi. Maksudnya dia ikut Nabi, dia masuk agama Islam tanpa kebenaran walinya, hendaklah dipulangkan semula kepada kaumnya. Maksudnya diorang ni kena hantar balik ke Mekah. Okey, di mana apabila mereka dihantar semula ke Mekah, ini adalah satu peluang besar untuk mereka melakukan penyebaran agama Islam melalui muamalah antara orang Islam dengan bukan Islam di Mekah. Maksudnya mereka balik ke sana untuk menyebarkan agama Islam. Okey. Kemudian yang kelima, sesiapa daripada pihak Nabi Muhammad yang datang kepada pihak Quraisy Mekah tidak akan dipulangkan. Maksudnya Nabi tak nak. Okey. Mereka yang asal-asal mula-mulanya pihak Nabi, kemudian tak sanggup, balik semula ke Mekah, balik semula ke Quraisy. Nabi kata tak perlu pulangkan. Okey, jadi isi perjanjian Hudaibiyah ini sebenarnya memberi kesan yang sangat baik. Okey, impak yang sangat baik terhadap penyebaran agama Islam. Okey, terutama yang keempat ni. Okey, orang Mekah sendiri yang semakin ramai di kalangan mereka yang telah memeluk agama Islam. Ekoran daripada orang Quraisy yang ikut Nabi yang dah peluk agama Islam dipulangkan semula ke sana. Okey, ini adalah satu strategi dakwah Nabi yang sangat hebat. Okey, yang mana strategi inilah yang menyebabkan berlakunya penaklukan kota Mekah. Baik, yang itu nanti kita akan belajar pada tajuk yang seterusnya. Baik, sekarang kita lihat pula apakah iktibar dan hikmah peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Okey, mari kita lihat iktibar yang pertama. Okey, iktibar yang pertama kita melihat dari sudut sebagai seorang pemimpin. Okey, kalau kita nak jadi pemimpin ataupun ketua.
Yang pertama sekali, sebagai seorang pemimpin, mestilah bijak merancang dan mengatur strategi. Yang kedua, boleh mengatasi masalah dengan tenang dan rasional. Apa-apa jua masalah yang datang boleh atasi dengan tenang dan rasional, bukannya bertindak melulu. Yang ketiga, sebagai seorang pemimpin, hendaklah bijak membuat sesuatu keputusan. Itu iktibar daripada sudut sebagai seorang pemimpin. Baik, pergi pula yang kedua, iaitu sebagai seorang yang dipimpin. Sebagai seorang yang dipimpin ni maksudnya contohnya dalam satu keluarga kita ada ayah. Ayah adalah sebagai seorang pemimpin tadi. Dan yang lain tu adalah orang yang dipimpin. Bagaimana pula iktibarnya daripada sebagai seorang yang dipimpin? Yang pertama, hendaklah taat kepada pemimpin selagi tidak melanggar syarak. Dalam satu keluarga dan sesebuah keluarga kita ada ayah. Selagi mana ayah kita sebagai ketua keluarga tu memberi arahan yang tidak melanggar syarak, hendaklah kita taat kepadanya. Yang kedua, berganding bahu dan menyokong pemimpin. Sentiasalah kena berganding bahu dan sokong pemimpin. Dan yang akhir sekali, mengamalkan sikap toleransi. Itu yang kedua. Baik, yang ketiga pula, iktibar sebagai seorang Muslim, sebagai orang Islam untuk diri kita sendiri. Yang pertama sekali, hendaklah taat pada perintah Allah dan Rasul. Yang kedua, bersungguh-sungguh melakukan sesuatu. Dan yang ketiga, hendaklah menepati janji. Ini adalah iktibar daripada peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Sekarang mari kita lihat dulu apakah hikmahnya. Antara hikmah perjanjian Hudaibiyah ialah membuktikan bahawa Islam adalah agama yang cintakan kedamaian. Dakwah Islam semakin berkembang dan titik permulaan kepada pembukaan kota Mekah. Ini adalah hikmah daripada perjanjian Hudaibiyah. Seterusnya, apakah kesimpulan yang boleh kita buat daripada pembelajaran kita pada kali ini? Kesimpulannya ialah kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW telah membawa kepada temeterai perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian ini ternyata memberikan kebaikan kepada umat Islam dan merupakan faktor utama berlakunya pembukaan kota Mekah. Baik, itu saja pembelajaran kita pada kali ini. Semoga anak-anak semua mendapat manfaat daripada pembelajaran kita pada kali ini. Sehingga berjumpa lagi di lain masa. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.